This video is brought to you by IG Shop Nana Daime _figure. Nana Daime menawarkan pelbagai jenis action figure untuk dimiliki. Segala-galanya menarik dan terkini. Ada action figure anime One Piece, anime Naruto dan banyak lagi. Kepada korang yang berminat untuk dapatkan action figure ini, korang boleh DM IG Nana Daime _figure. Alright. What up gang? Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto. First of all, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang support produk aku, which is JC Scoverto Fleet. Dan kepada korang yang terlepas untuk order sebelum ni dan nak dapatkan JC tu juga, InsyaAllah hujung bulan ni aku akan buka balik order untuk second batch, okay? Dan kedua, aku nak ucapkan salam takziah kepada mereka-mereka yang terkesan dengan banjir yang sedang melanda. Semoga Allah SWT kurniakan kesabaran kepada korang dan mengganjarkan yang sebaik-baiknya atas kesabaran korang semua. Alright, hari ini seperti yang di request dalam grup Telegram Scoverto Fleets, hari ini kita nak mengupas tentang sejauh manakah kekuatan King Kong. Kepala hutan. Kong, yang merupakan Commander-in-Chief untuk World Government. Tapi sebelum tu, dalam segmen SNF hari ini, aku nak highlight satu bisnes nakama kita yang bernama Show Shedap. So, my brother Mujib menawarkan produk ni dengan varieties of choice dan flavor powder. Ada Korean BBQ flavor powder, spicy salted egg flavor powder, Korean spicy yang neom flavor powder dan cheesy salted egg flavor powder. So kepada korang yang berminat, terus PM tepi number Mujib, okay? Link WhatsApp dia aku tinggalkan di ruangan description kat bawah. Dan satu lagi, IG Shop Hobi Saya. Hobi Saya ada menyediakan banyak merchandise untuk anime. Ada hoodies, ada Naruto lamp, ada beanie, ada bucket hat dan banyak lagi. So kepada korang yang berminat untuk dapatkan merchandise anime dari IG Shop Hobi Saya, korang boleh DM IG dia. Link dorang aku tinggalkan di ruangan description kat bawah. Okay? Alright, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG Kimi Scoverto so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Scoverto Fleets untuk berpeluang memenangi hadiah giveaway setiap bulan. 5 pemenang akan dipilih every month. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarudamo. Sampai ke hari ini, tak banyak information yang diketahui tentang Commander Kong ni. Penampilan pertama Kong adalah dalam bentuk siluet dalam chapter kosong yang bertajuk Strong World, yang merupakan special chapter yang menerangkan tentang peristiwa 22 hingga 27 tahun sebelum Kapten kita, Monkey D. Luffy, memulakan pertualangannya. Dan merupakan filem ke-10 untuk anime One Piece. Pada masa tersebut telah tercetusnya satu peperangan besar melibatkan The Pirate King Gold D. Roger menentang Armada Shiki The Golden Lion. Pada ketika tersebut, Kong telah menyandang jawatan sebagai Fleet Admiral of the Marines. Kong telah menerima laporan tentang pertembungan antara Shiki dan Roger, dan apabila Vice Admiral Garp mengorak langkah untuk menuju ke arah peperangan tersebut, Kong telah menjerit ke arah Garp yang mengatakan perbualan mereka belum lagi habis. Sedangkan Garp mengatakan tidak ada apa lagi untuk dibincangkan. Kong kemudiannya telah dinaikkan pangkat kepada Commander-in-Chief dan telah bekerja directly untuk World Government dan meninggalkan jawatannya untuk disandang oleh Sengoku. Dipendekkan cerita, setelah berakhirnya peperangan terhebat sepanjang zaman, iaitu peperangan Marineford, Garp telah bertemu Kong untuk berhenti dari menjadi anggota Marines, namun berjaya dipujuk oleh Kong. 3 minggu setelah peperangan Marineford, Sengoku pula datang kepada Kong dengan mengutarakan hajat yang sama. Kong dilihat sedikit terkilan di atas permohonan perletakan jawatan kedua-dua mereka kerana beliau menyifatkan kedua-dua mereka adalah anggota Marine terunggul semasa zaman kegemilangan Empire Goldie Roger. Jadi untuk itu, Kong membenarkan perletakan jawatan mereka dengan syarat rekod dan jawatan mereka dikekalkan supaya dapat mengekalkan pengaruh, legasi dan imej Marine dalam usaha merekrut anggota Marine yang baru pada masa hadapan dan bagi membantu pihak Marine melatih rekrut baru supaya dapat mencapai kualiti sehebat mereka berdua. Kualiti yang dimaksudkan adalah kualiti bertarung, ketak
taatan ke atas arahan, dan satu lagi perkara yang sangat-sangat penting yang semua anggota Marine perlu pegang dengan erat, iaitu prinsip keadilan atau justice. Dari segi kekuatan pula, kalau identiti pun tak banyak diterangkan, apatah lagi kekuatan. Okey, tak apa. Jadi kita akan bahas bab kekuatan dia. Dari segi authority, sebagai seorang yang berpangkat komander, Kong sudah semestilah mempunyai bidang tugas dan pengaruh yang besar dan kuat. Kong bukan sekadar mempunyai kuasa mutlak dari segi arahan ke atas Marine. Kong juga mempunyai authority ke atas kesemua Cyber Pulse Shichibukai sebelum ni lah. Dan mungkin sekarang dia mempunyai kuasa ke atas penggunaan dan pengaktifan senjata SSG, dan juga dia ada mempunyai kuasa terhadap Enies Lobby. Dan kalau dilihat dari segi hierarki pun, bidang kuasa atau authority Kong ni adalah berada pada tahap ketiga, which is Im Sama nombor 1, kedua adalah Gorosei, dan Kong lah pada tangga ketiga. Bidang kuasa Kong juga termasuklah untuk mengisytiharkan seruan buster call kepada mana-mana sahaja pulau atau tempat yang dikira sebagai ancaman untuk world government. So by far, this is the only information yang kita dapat sehingga ke hari ini untuk watak Kong ni. Kita tak tahu kekuatan dia, keupayaan dia, bahkan asal-usul dia pun kita tak tahu lagi. Cuma pada aku, Kong ni berasal dari golongan rakyat marhain biasa. Dan pada pandangan aku juga, jawatan Commander in Chief lah merupakan satu-satunya jawatan tertinggi sebagai rakyat marhain biasa untuk capai pun. Pasal atas Kong kan dah ada Gorosei yang merupakan penyandang ranking tertinggi dalam kalangan Celestial Dragon ataupun Tenryou Obito. Atas Gorosei pula Im Sama, yang kita semua boleh agree yang dia merupakan raja untuk seluruh dunia One Piece ni. Pasal dia sit on the empty throne. Cuma berbeza dari position Gorosei, aku rasa tempat Im Sama tu adalah hak milik azali dia. Dan pada pandangan aku juga, mungkin si Im Sama ni dah hidup sejak sekian lamanya, sejak dari zaman sebelum Void Century lagi. Tapi tak apa, pasal cerita Im Sama ni aku dah kupas dah sebelum ni. Kalau korang belum lagi tengok video tersebut, korang boleh klik link kat bawah. Okay? Dan kalau kita nak kata yang position Kong ni sebagai perantara antara Marine dan juga world government pun, aku agak muskil sikit. Bukan apa, pasal macam mana Akainu boleh langgar dia punya hierarki sebab dia datang directly jumpa Gorosei masa dia tahu pasal kes Doflamingo sebelum ni kan. Dia datang marah-marah tu. Sepatutnya dia jumpalah Kong dan mengadu pasal tu. Dia macam Akainu dah langkah bendul atau tak ikut urutan birokrasi. Kau bukan main lagi dengan prinsip absolute justice kau tu. Kenapa tak nak ikut pula peraturan birokrasi kan? Alright, now we moving on to the kekuatan Kong. Setakat ni banyak teori yang meniti dari bibir ke bibir penteori One Piece yang menyifatkan Kong ni dari salah silah keluarga Monkey D, yang membuatkan nama panjangnya adalah Monkey D. Kong. Selain itu ada juga teori yang termasyhur yang menyifatkan Kong ni adalah merupakan pemakan buah Devil Ancient Zoan, iaitu King Kong ataupun Mythical Zoan Monkey King. Alright, jadi aku kat sini bukanlah tak nak bersetuju atau menyangkal dua teori terkemuka di atas. Teori-teori tersebut juga datang dari channel YouTube yang boleh dikatakan antara channel dengan jumlah subscriber yang ramai. It just, kita kenal Oda ni macam mana kan? Dia suka twist cerita sesuka hati perut dia. So apa kata, kalau teori tentang kekuatan Kong ni, saya, Kimis Coverto, yang memiliki jumlah subscriber yang boleh dianggap kecil berbanding jerung-jerung yang lain, berspekulasi sebaliknya. So first, tentang Devil Fruit Kong. But if and only if Kong ini merupakan pemakan Devil Fruit. As far as I concern, sampai setakat ni Oda suka menggunakan trio dalam konsep penceritaannya. Trio Admiral, trio Ancient Weapon, trio Pirates, trio Devil Fruit. So tak mustahil juga kalau kita boleh katakan trio Fleet Admiral ini adalah saling lengkap melengkapi. Bukan aku tak setuju dengan teori Kong merupakan pemakan buah Devil Zoan, tak kiralah ancient ke, mythical ke. Cuma apa yang pasti sampai ke hari ini, kalau Oda menggunakan konsep trio, trio tersebut mestilah penggenap antara satu sama lain dan bukanlah dari spesies atau dari kategori yang sama. Contohnya macam trio Ancient Weapon. Kita ada Uranus yang menguasai permukaan ruangan angkasa, Pluton yang menguasai permukaan daratan, dan Poseidon yang menguasai lautan. Dan kita ada trio Monster Legenda,
gold, silver dan copper. Selain itu juga, sebelum ni kita ada trio Admiral, anjing merah Akainu, burung biru Aokiji dan monyet kuning Kizaru yang merupakan gandengan untuk kisah legenda Momotaro, dan trio buah devil Zoan yang memberi kesan kepada bentuk tubuh badan, Logia yang mampu memberi kesan dalaman tubuh badan, dan Paramecia yang memberi kesan kepada luaran tubuh badan. Poin aku is, setiap trio ni dia adalah pelengkap antara satu sama lain dan tak bertentangan atau sama dengan satu sama lain. So possibly kalau Akainu adalah Fleet Admiral dengan buah devil Logia, Sengoku adalah Fleet Admiral dengan buah devil Mythical Zoan, ini tidak menolak kemungkinan yang Kong adalah pemakan buah devil Paramecia. Dan kalau melihat kemampuan Logia Akainu, aku rasa buah devil dia adalah antara buah devil pada tahap terkuat selain buah devil Blackbeard lah. Possibly number 2 selepas buah devil Blackbeard. Begitu juga buah devil Mythical Zoan Sengoku, possibly pada tahap tertinggi sampai mampu berubah jadi Dewa Buddha. So setakat ni, bagi aku personally, buah devil terkuat untuk Paramecia adalah buah devil Gura Gura no Mi yang mampu menghasilkan gempa bumi, tsunami, dan memandangkan Whitebeard dah mampu memanipulasi perubahan darat dan laut. Berkemungkinan lah, this is just my spekulasi, okay? Berkemungkinan Kong adalah pemakan buah devil Paramecia yang mampu mengawal perubahan di udara ataupun langit. Macam ancient weapon juga, ada kuasa pemusnah dari laut, darat dan udara. So berkemungkinan Kong mampu untuk mengawal perubahan di langit atau udara. Contoh macam ribut taufan ke, puting beliung ke dan seumpamanya lah. Bukan apa, pasal Oda dia suka twist cerita dan suka buat sesuatu yang against dengan kita punya pemahaman, dengan kita punya pemikiran, dengan teori-teori yang berlegar-legar dalam komuniti fan One Piece. Sampai ke hari ni dah berapa kali dah kita kena game. First pasal anak lelaki dia yang bernama Yamato, alih-alih anak perempuan. Lepas tu Devil Fruit Kaido, alih-alih Devil Fruit ikan, yang tak ada siapa pun dapat menyangkakan benda tersebut. Lepas tu yang terbaru ni, pasal chapter 1000 ni, kita dah memang 100% yakin, bukan kita, akulah 100% yakin yang watak legendaris akan diperkenalkan. Tapi Oda just continue je cerita. Tapi memang baru habis lah chapter 1000 tu kan. But the point is, Oda suka buat sesuatu yang against dengan apa yang diteorikan. Dan dari segi kekuatan dia pun, aku rasa of course Kong ni seorang yang sangat-sangat kuat. Kalau dengan gandengan dua marine legenda Garp dan Sengoku dapat menghalang seorang pirate legenda Shiki, dan gandengan Garp dan Roger dapat halang seorang pirate legenda macam Rock di Zebek, aku rasa seorang Kong sahaja pun dah cukup untuk halang kedua-dua pirate legendaris ini, Rock di Zebek dan Shiki the Golden Lion. Dan kita semua sedia maklum yang insiden God Valley adalah 35 tahun dahulu, dan masa pertarungan antara Shiki menentang Garp dan Sengoku adalah 29 tahun dahulu, iaitu selang 6 tahun lepas insiden God Valley. So aku yakin masa tu Kong masih lagi menyandang jawatan Fleet Admiral. So sebab tu aku yakin yang Kong seorang sahaja pun mampu untuk menandingi Rock di Zebek dan Shiki the Golden Lion, apatah lagi Roger. Dan mungkin disebabkan tu jugalah aku highly confident yang Kong ni lebih kuat dari Pirate King. Dan aku ada juga tengok teori yang mengatakan rekod kalahnya Kaido ni antara salah seorang yang menumpaskan Kaido adalah Kong. Bagi aku perkara ni tak pelik, dan for me personally juga, aku tak rasa pada usia Kaido waktu tu yang mana dianggap hanya sebagai perantis dalam lanun Rock di Zebek perlukan orang sehebat Kong untuk mengalahkan dia. Sebab dengan Oden pun dia dah berkicap, apatah lagi nak lawan dengan Roger, yang mana Roger swing sebelah tangan je pun melayang jauh Oden tu. Dan apatah lagi kalau Kaido nak hadap Kong kan. So disebabkan inilah aku mengatakan teori sebaliknya untuk teori-teori yang sedang hangat berlega-lega sekarang ni. Aku hormat dengan teori diorang. Yelah, bukan senang nak hasilkan teori kan. Just aku tak nak pisang berbuah 5 hingga 6 kali. So sebab tu aku keluarkan spekulasi otherwise. So kepada korang yang setuju atau tak setuju, korang boleh drop komen korang kat bawah, okay? Dan by the way, aku nak shout out satu channel YouTube yang bernama Faiz Azri Fans yang banyak menghasilkan konten gaming Mobile Legend. Difahamkan channel dia baru je diwujudkan pada 7 Disember tahun lepas, dan sekarang dia baru ada 44 subscribers setakat video ini dihasilkan. Jom kita sama-sama subscribe channel dia so that dia lebih bersemangat untuk hasilkan lebih banyak konten. Dan mesti korang tertanya-tanya baju yang aku tengah pakai sekarang ni kan.
Baju ni adalah hadiah daripada Ozmi Fishing. This is the shirt that I'm talking about. Ozmi Fishing menawarkan jenama pakaian memancing di Malaysia. Produk-produk yang dia tawarkan adalah jersey, cap dan bandana. This is the cap yang Ozmi tawarkan. Dan this is the bandana yang aku maksudkan. Sekejap aku buka This is the bandana. So korang boleh pakai sarung kat atas kepala korang. Siap. Sekejap tunjuk. Begini. OZMY. Very very interesting. Dah macam away bro. Ozmi juga menyediakan perkhidmatan untuk custom sublimation jersey khusus untuk tim-tim memancing. So korang boleh visit page Facebook dia Ozmi, Instagram dia ozmy.fishing, Shopee dia Ozmi Fishing dan channel YouTube dia Ozmi. So kepada kaki pancing yang sedang menonton video ni, jangan lupa untuk dapatkan t-shirt, this very t-shirt dari Ozmi. Dan kalau korang berminat untuk buat custom sublimation pun dialu-alukan. Link untuk Ozmi dan Faiz aku tinggalkan di ruangan description kat bawah. Okay? And guys, before I end this video, sedikit renungan. Setiap dari kita, aku yakin inginkan kebahagiaan. Dan erti kata kebahagiaan didefinisikan mengikut kesesuaian seseorang. Sebenarnya kebahagiaan itu bukanlah dengan melihat apa yang belum kita ada yang dimiliki oleh seseorang, tapi sikap kita terhadap apa yang sekarang kita ada. Memang naluri kita inginkan kemajuan dalam kehidupan kita, tapi janganlah sampai perkara itu menghalang kita dari bersyukur dengan apa yang kita ada, seterusnya menjadikan hati kita kaya dan seterusnya menjemput kebahagiaan di dalam kehidupan kita. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi